others authority. Kalau kita nak business by online, apa yang membuatkan nampak akan jadi macam trust? Proof daripada siapa? SSM. Okay, proof daripada siapa? SSM. Contohlah contoh. Kalau ingat lagi dulu, dia punya tips kalau kita nak beli pada orang dekat online, dia kena ada SSM. Okay, dia kena ada SSM. Dan untuk pengetahuan anda, SSM pun dia ada satu type of proof daripada SSM yang mengatakan company ni valid. Saya tak ingat apa nama dia. Okay, proof daripada KKM. Yes, correct, KKM. Proof daripada halal. Okay, daripada halal. Okay, benda-benda ni kita boleh main. Proof daripada authority. Okay, ataupun contoh kita jual produk kesihatan. Okay, and then lepas tu doktor bagi tahu macam ni, bla 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 bla, produk ni bagus, bla 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 bla. Okay, so itu adalah proof daripada authority ataupun orang-orang yang ada authority, ada kekuatan, ada influencer dekat situ, ada kuasa. Okay, so proof daripada authority. So proof daripada authority ni banyak, even proof daripada bank. Bank pun adalah authority juga, proof daripada bank. Untuk orang jual-jual hartanah kan, so proof daripada bank. So kita boleh gunakan. Okay, proof from the others authority. And then seterusnya, kolaborasi dengan nama besar. Kolaborasi dengan nama besar. Kita nak tingkatkan trust pelanggan. Okay, kita kena collaborate dengan orang-orang yang ada nama besar supaya orang tahu kita pun adalah menuju ke seperti dia. Okay, kita menuju seperti dia. Kita collaboration. Kalau tengok banyak orang-orang yang business, okay, especially yang ini saya nampak dekat Indonesia, saya nampak dekat Indonesia. Cerita dia kalau kat Indonesia tu, saya tak ingat artis yang mana, alright. Dia ada satu tempat tu di mana orang tu dia menjual kek tau. Dia jual kek. So dia jual kek. So bila dia jual kek dia ni tak laku sangat tapi sedap. Dekat Indonesia, kek dia tak laku sangat tapi sedap. Memang tak laku, tapi sedap gila. Tak ramai orang yang beli. So apa yang terjadi adalah kawan saya dekat sana adalah salah seorang konsultan. So dia pergi jumpa orang ni, alright, dia jumpa orang ni, dia bagi idea, dia kata, alright, macam mana kalau kita gunakan proof from the other authority. So which is dia joint venture dengan artis yang lain. Dia joint venture dengan artis. Dan artis tu mengatakan produk tu adalah produk dia. Lepas tu tahu tak sales dia naik 300%. Hanya semata-mata dia dapat kolaborasi dengan nama besar. Itu je. 300% naik disebabkan hanya collaboration dengan nama besar. So itu contoh dia. Okay? Contoh dia untuk membuatkan orang lagi trust dengan nama besar. Okay? So this is a teknik antara teknik yang kita boleh gunakan untuk kita nampak lebih cepat orang kenal dan lebih cepat orang trust kita. Seterusnya adalah tumpang tuah. Tumpang tuah. Siapa pernah dengar nama tumpang tuah ni? Pernah dengar tak nama tumpang tuah ni? Hang tuah pernah lah. Hang tuah, hang jebat, hang kasturi biasa dengar. Tapi tumpang tuah pernah dengar tak? Siapa pernah dengar tumpang tuah? Pernah dengar tumpang tuah? Tak ada pernah dengar ke? Seorang pun tak pernah? Alamak, macam mana ni? Seorang pun tak pernah dengar ni. Pelik benar ni. Okey. Tumpang tuah ni sebenarnya boleh diibaratkan seperti pernah, okey, tumpang tuah. Contoh macam ni lah, contoh. Paling mudah lah, paling mudah saya contoh. Saya buat kelas offline. Kelas tu dekat hotel bla 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 bla, Hotel ABC. Okey, Hotel ABC. So, jadinya saya nak membuatkan trust tu, jadinya saya panggil Tuan Firdaus datang. Tuan Firdaus, jom datang sharing apa yang Tuan Firdaus dapat belajar. So Tuan Firdaus pun datang lah, datang. Okey, saya panggil, saya invite. Oh, gede. Okey. And then lepas tu bila dia duduk, saya tanya, alright, macam mana bla 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 bla, saya tanya. Di hadapan mungkin ada 50 ataupun 100 orang. Apabila selesai, alright, sebenarnya kalau Tuan Firdaus bagi tahu, okey, saya menjual produk bla 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 bla. InsyaAllah lepas tu 50 orang ni akan jadi lebih trust dengan anda sebenarnya. Okey? Sebab apa? Sebab anda dah bersama-sama menjadi tumpang tuah. Faham tak? Sama juga kalau anda pergi seminar-seminar besar daripada otai-otai, daripada sifu-sifu yang besar yang dia panggil pergi kat atas stage tu, alright? Automatic lepas tu nama dia mesti meletup-letup punya. Sebab apa? Dan orang percaya. So itu that's the concept of tumpang tuah. Alright? Faham Tumpang tuah.
Dan yang terakhir adalah endorse. Pernah dengar tak nama endorse? Pernah dengar tak? Endorse ni bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi dia macam mana ya? Endorse ni biasanya dekat influencer-influencer lah. Insta famous, selalu macam tu. So, pengesahan. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu pengesahan endorse. Betul ke? Betul ke? Siapa yang tulis tu? Okay, endorse. So, endorse ni, kalau di Indonesia, endorse ni ibarat macam ni tau. Artis ni, alright, artis ni dia macam buat review lah sebenarnya. Dia macam buat review. So jadinya kita bagi produk dekat seorang artis ni. So artis ni dia akan share tentang produk kita dan produk tu artis tu akan pakai produk kita. Dia bagi free lah lebih kurang macam tu. So artis ni akan endorse lah, dia akan bagi tahu, oh produk ni saya pakai macam ni. Oh bagus macam ni. So itu endorse. Okay, itu endorse. So kalau kat Indonesia banyak. Alright, review daripada orang terkenal macam duta lah lebih kurang. So lebih kurang macam tu lah. Tapi kat Indonesia dia panggil endorse, lebih kurang macam tu. Okay, so ini adalah 9 perkara yang kita boleh tingkatkan trust pelanggan. Kita boleh tingkatkan trust pelanggan. 9 perkara ni kita boleh tingkatkan. So mana yang sesuai dengan industri anda boleh gunakan. Mana yang sesuai. Mana yang tak sesuai, is okay, tak ada masalah. So mungkin boleh digunakan untuk on future. So just simpan, just keep dan faham dulu. Okay? Alright. Dapat sesuatu? Okay? Dapat sesuatu? Alright. Okay. So nak saya teruskan lagi? Nak saya teruskan lagi? Nak Hari ni kita tak lama. Mungkin kita sampai pukul 11.30, 11.45 around that hari ni. Okay? Tak lama Lama juga tu sebenarnya. Mungkin sampai pukul 11 lah, insyaAllah. Pukul 11, insyaAllah. Alright? Tak lama. So, nama pun kelas tambahan. It's a short class. And then, yang paling penting anda dapat sesuatu. Okay? Walaupun di kelas tambahan anda dapat sesuatu. Alright? Seterusnya, saya nak share pada anda. Beberapa perkara di mana apabila seorang usahawan tu, dia memulakan bisnes, dia banyak melakukan marketing-marketing yang salah. Dia banyak melakukan marketing-marketing yang salah. So lepas ni siapa yang terasa kena cepat berubah. Right? So saya nak cerita satu persatu agar anda lebih faham dan lepas ni anda tak buat kesalahan ni. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Alright. So yang pertama. Banyak usahawan yang dia tak jelas target apa yang dia nak capai. Ramai sangat. Okay? Banyak usahawan, dia tak jelas dia nak capai apa. Dia nak jadi apa. Apa yang dia nak dalam masa setahun lagi. Apa yang dia nak dalam masa 3 tahun lagi. Apa yang dia nak jadi dalam masa 5 tahun lagi. Dia tak jelas. Dia tak tahu. Okay? Dia tak tahu. Alright? Dia tak jelas dan dia tak tahu. Alright. Okay, Puan Mazdi, mohon listkan 9 cara tu. Staff dan sahabat, saya baru join, dapat last 3 je. Okay, sahabat semua boleh tolong listkan alright. Okay. So dia tak jelas dan dia tak tahu. Sebab apa? Sebab bila kita tak jelas kita punya target, so that's why lah kita jadi main-main. Kita tak serius, kita tak bersungguh. Alright? Kita tak serius, tak bersungguh. Alright, since anda ada lebih kurang dalam 30 orang dalam ni, saya rasa tak ramai. Boleh tak siapa yang betul-betul nak saya tengok ataupun nak dia diperhatikan oleh saya, tolong bagi tahu pada saya dekat komen apakah yang anda nak jadi dalam masa 2 tahun lagi. Saya nak tahu. Okey, apakah yang anda nak target dalam masa 2 tahun lagi? Dan target tu adalah target terbesar dalam hidup anda. Okey, target terbesar dalam hidup anda. Saya nak tahu sangat. Okey, saya dah coaching ramai orang. Saya dah faham sangat. Okey, so tolong tulis. Alright, tolong tulis. Okay, I want to earn 7 digit income. So 7 digit income, alright, boleh earn, tak ada masalah. Tetapi tolong tulis 7 digit tu berapa. Tolong tulis 7 digit tu berapa. Nak beli kereta sport, tolong letakkan kereta sport tu apa. Berapa amount kereta sport tu. Tarikh dia bila. Tolong letak. Saya nak tahu. Jadi syarikat digital marketer tersohor. Alright, cool. So bila tarikh dia tu? Tarikh dia bila? Tolong letak tarikhnya bila. Alright, tahun dia bila. Kena ada target yang jelas. Okay, kena ada target yang jelas. Alright, come on guys. Okay, Ahmad Husaini dah dapat 10,000 ke 100,000. Tak boleh. Target yang jelas kena ada satu amount. Dan amount tu kita kejar.
Kalau anda letak 10,000, and then lepas tu anda dah capai 10,000, anda takkan capai lagi 100,000. Seriously. Dan pastikan target yang anda nak capai ni anda mampu dalam masa 2 tahun. Jangan yang terlalu overconfident. Over sangat tak boleh juga. Okay? Saya nak Ferrari bernilai 3 juta dalam masa 2 tahun. Adakah Tuan Firdaus boleh buat macam tu dengan keadaan sekarang? Boleh tak? Tuan Firdaus, boleh ke tak boleh? Cuba tanya diri balik. Boleh ke tak boleh? Alright? Kalau BMW ataupun Merc, alright, saya yakin insya-Allah boleh. Tapi kalau macam Ferrari ini, oh boleh. Ferrari second. Baru 60,000. Boleh tak? Gurau. Okey. Nak ada perniagaan sendiri. Perniagaan apa Puan Hani? Tolong letak. Perniagaan apa nak ada? Tolong letakkan spesifik perniagaan macam mana. Alright? And then lepas tu, MDRT 1 by November 2010. MDRT 2 by Jun 2021. Yes, this is very good. Okay, ini bagus. So letakkan. Jadi syarikat digital kita tersohor pada tahun 2022 dan dah start 2019 tapi tak menjadi lagi. Oh, tak menjadi lagi tu biasa. Alright, jangan risau. Normal. Alright, kadang-kadang rezeki tak dapat lagi. Normal lah tu. Alright. Saya nak bantu 30 orang untuk dapatkan income 5,000 sebulan pada tahun 2001. Alright. Okay. Adakah ini semua target dan sasaran yang anda paling susah nak dapatkan? Saya tanya. Okay. Adakah ini target ataupun sasaran yang paling anda susah nak dapatkan? Adakah ini? Adakah anda buat bisnes untuk nak target semua benda ni? Saya tanya. Adakah nak target semua benda ni? So, anda tak ada satu goal yang membuatkan anda rasa macam okay, nak atau tak nak aku kena buat, aku tak tidur malam pun tak apa, aku tak makan pun tak apa. Adakah Tuan Firdaus boleh tak tidur malam semata-mata nak beli rumah 500k dalam masa 2 tahun? Boleh tak? Yes. Kalau boleh, itu sasaran dia. Alright? Dan kita boleh berjuang untuk dapatkan benda tu. So itu yang anda perlu ada. Okay? Alright, saya nak buka spa dan mini cafe pada 2023, insya-Allah. Okey, tapi modal belum cukup. Letaklah dekat situ modal perlu berapa. Okey, Puan Fatin kena letak modal perlu berapa kat situ. So jadi kita dah tahu. Alright, apa yang anda tulis, letakkan dekat dalam note anda. Alright, letakkan dekat dalam anda punya jadual so anda boleh tahu kat situ. Alright, target aku macam ni. Okey, dan reminder dia setiap hari. Letakkan dekat dalam jadual anda, reminder setiap hari. So anda tahu target anda macam ni. Anda buat benda tu. Okey, dapatkan, jadikan di spirit. Nak jadi unit manager Januari 22. Income 20,000 pada tahun 22. Wow. Saya pun nak apply jugalah insurans macam best ya kan. Jadi unit manager, jadi AM. Ada kosong lagi tak? Okey, alright, gurau. Alright. Saya nak income 50,000 sebulan bermula September 2021. Okay? So, formula dia adalah dekat handphone kita, alright, kat handphone kita boleh set reminder. Alright, kalau anda tak nak set reminder hari-hari, anda set reminder seminggu sekali. Alright, dan reminder tu perlu ada dan perlu didengar dan perlu dibaca setiap minggu untuk dapatkan target apa yang anda nak. Alright, so ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan dalam marketing. Right? Sebab dia tak tahu dia nak capai apa. Bila dia tak tahu nak capai apa, dia mula lost, mula hilang fokus. Dia akan mula lost dan mula hilang fokus sebab dia tak tahu dia nak capai apa. Right? So that's why kita kena ada satu benda yang kita capai. Alright, yang kedua, tak jelas dengan target customer. Oh, ini sering sangat ni, selalu sangat. Dia tak jelas dengan target customer. Maknanya, dia menjual kepada semua orang. Dia jual pada semua orang. Siapa sahaja dia akan menjual. Okey? Abang-abang kakak insurans pun banyak yang macam tu saya bagi tahu Banyak sangat yang macam tu. Okey? Especially kalau macam kakak dengan abang insurans ni, dia jual produk tidak mengikut channel yang betul. Okey? Dia jual produk dekat channel yang salah. Contohlah saya pernah baru-baru ni ada seorang ejen insurans tu, dia call saya, dia tanya, "Tuan, saya nak jual produk hibah ni tuan," dia kata tu kan. "Tuan, saya nak jual produk hibah ni tuan. Boleh tak saya nak jual, saya nak target dekat Instagram? Sebab saya suka main Instagram." Rasa-rasa okey tak? Rasa-rasa okey tak? Okey?
Lepas tu saya jawab dengan dia kan. Kalau bukan saya jawab dengan dia lah. Kalau boleh saya nak jawab dengan dia. Kenapa tak terus jual dekat TikTok je terus? Kan? Saya nak jawab macam tu. Okey. Sebab nak jual produk hibah dekat Instagram memang tak kenalah. Alright? Salah channel untuk kita menjual. So ibarat macam ni Ibarat anda nak jual BMW tapi anda jual kat pasar malam. Contoh macam tu. So dia salah. So kena faham betul-betul channel mana yang sesuai. Kena faham. Contoh channel selain daripada kita ada Instagram, selain daripada kita ada Facebook. Okay? Kita boleh juga menjual sebenarnya dengan menggunakan email. Email marketing pun boleh pakai juga. Boleh. Kita boleh pakai YouTube. YouTube pun boleh. Tapi kena faham orang yang berada dekat situ, macam mana tipikal dia, macam mana interest dia, macam mana lifestyle dia. Orang yang menggunakan email, macam mana orang yang menggunakan email ni? Selalu orang gunakan email orang-orang yang macam mana? So kena faham dekat situ. Okay? Problem dia adalah sebab kita tak faham dan tak jelas target customer kita. Alright? Ada yang orang kata, baru-baru ni saya ada kelas, abang insurans tu. Saya tanya dia, bang, nak jual nak jual package yang dekat dalam perut tu. Alright, untuk ibu hamil tu. Rasa-rasa umur berapa tu? Dia boleh tulis kat situ daripada 0 hingga 0 ke 40 tahun. Masya Allah. Rasa-rasa betul tak betul? Tak betul. Mana anda nak, takkan kita nak jual dekat baby. Kita kena jual kat mak. Okay, kat mak dia, kat bapak dia. So kena betul-betul faham benda ni. Okay, kena betul-betul faham. Alright, dalam kelas biasanya saya akan detailkan. Saya nak mahir dalam 10 ISO International Certification. Okay. Saya ingatkan dia nak tanya saya. Saya tak tahu ni 10 Standard Certification ni apa benda kan. Weh, bahaya betul kalau nak dengar orang-orang profesional ni. Dia akan tanya soalan pelik-pelik ni kan. Okay. Saya pun manusia biasa juga. Alright. So, tak jelas dengan target. Alright. Target customer. Seterusnya tidak fokus. Dia tak fokus. Alright. Kadang-kadang nak buat bisnes ni. Kadang-kadang nak buat bisnes ni. Sedangkan bisnes ni dah nak capai target ni, nak dekat sikit lagi. Tapi disebabkan ada pengaruh-pengaruh lain, dia nak buat bisnes ni. So akhirnya apa yang terjadi? Dua-dua tak tercapai. Okay? Alright, apa terjadi? Dua-dua tak tercapai. Sebab apa? Satu adalah sebab tak fokus dan sebab tamak. Kebanyakan orang macam tu, sebab tamak. Dia nak dua-dua. Tak boleh. So kena fokus salah satu. Betul-betul kena fokus. Kalau buat dengan bisnes ni, tolong fokus dengan bisnes ni. Kalau tanya saya, as the pengalaman saya, at least fokus dekat satu bisnes tu at least 6 bulan. At least. 6 bulan fokus dekat satu bisnes dan juga kena all out 100% dekat dalam bisnes tu. Baru kita akan dapat result. Bisnes ni okey ke tak okey, comfort ke tak comfort dengan kita, sesuai ke tak sesuai. Tapi kalau anda tak all out lagi dengan satu bisnes tu, alright, and then lepas tu anda tukar lagi bisnes lain, insya-Allah sampai ke tua lah anda bertukar bisnes. Sebab setiap 3-4 bulan sekali mesti ada keluar bisnes-bisnes yang baru. Contohnya sekarang bisnes apa yang keluar sekarang yang paling baru? Bisnes-bisnes yang orang suka lompat-lompat. Bisnes apa? Kalau pernah tengok pernah dengar dalam masa seminggu ni, kalau tengok dekat dalam grup Facebook, diorang offer siapa nak channel TV, 25 channel TV dengan harga RM25. 3,000 channel TV dengan harga RM25. Starlight kan? So, orang-orang yang tak fokus, dia akan pergi dekat Starlight ni. Dia jual. Lepas tu, tak boleh lah. Tak boleh, dia pergi pula yang lain pula. Tak boleh lagi. Alright. Saya ada satu cerita tentang orang-orang jual penapis air. Orang jual penapis air ni, dulu mula dengan kowe. Lepas tu kuku keluar, dia pergi kuku. Lepas kuku keluar, lepas tu jitsu keluar, dia pergi jitsu. Lepas tu jitsu keluar, dia lama-lama sikit. Lepas tu yang jual kopi tu, yang jual kopi air tu, yang keluar kopi tu kan. Dia pergi jual kopi tu. Lepas tu dia dah pening dah sekarang nak jual apa lagi. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak fokus. Dia tak tahu apa yang dia nak. Dia tak ada impian dia. Alright? So kita kena fokus mana satu yang kita nak. Macam ada orang yang terasa je. Minta maaf lah siapa yang terasa tu. Okay? Alright. Seterusnya, terlalu fikirkan ciri produk. Tapi dia tak fikirkan tentang manfaat produk. Dia terlalu fikir. Bila dia cerita pada customer, dia asyik cerita tentang fungsi je. Oh tuan, penapis air ni fungsi dia macam ni. Tuan tahu tak? Dia boleh macam ni.
tapi dia tak cerita pun manfaat yang orang tu akan dapat. Okey, contohlah tuan tahu tak company ni nombor 1 dekat Korea tuan. Nombor 1 dekat Korea, dia bawa barang import. And then lepas tu dia pakai stainless steel. Okey, stainless steel mahal ni tuan. And then lepas tu air dia air berakali, bla 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 bla. Air macam ni. Dia hanya ceritakan tentang ciri-ciri. Alright, tentang fungsi produk. Tetapi manusia nak tahu tentang manfaat. Manusia nak tahu manfaat. Manusia hanya nak tahu sedikit sahaja tentang ciri-ciri itu. Tetapi yang paling banyak dia nak tahu adalah manfaat. So bila anda buat bisnes, anda kena tahu apa manfaat yang customer akan dapat. Jadi anda kena listkan sebanyak yang mungkin setiap satu produk yang anda ada tu, manfaat dia apa. Kena listkan setiap satu. Dan kalau boleh sedetail-detailnya, kena listkan manfaat tu. So manfaat ni yang kita nak. Contoh kalau misalnya kalau anda pergi ke shopping mall, anda pergi shopping mall, alright, bila anda nak beli sesuatu, alright, anda beli sesuatu, selain daripada anda nakkan ciri ataupun fungsi yang dia ada tu, anda akan berfikir, oh kalau aku beli mesin urut ni, apa yang aku dapat Alright, apa yang aku dapat kalau aku beli mesin urut? So anda akan berfikir, dia punya fungsi dia memang best. Alright, dia boleh urut kita, dia boleh ini, boleh itu. Tapi apa manfaat yang kita akan dapat dekat situ? Manfaat dia adalah mungkin kita boleh jadi sihat. Mungkin kita boleh harmoni keluarga kita. Mungkin boleh jadi lebih kuat lepas tu. Itu manfaat yang kita nak. So sentiasa highlightkan manfaat kepada customer. The problem adalah banyak orang sentiasa highlightkan tentang ciri-ciri produk. Dia highlightkan tentang ciri-ciri produk sahaja. Ramai gila. Anda pergilah mana-mana dekat shopping mall pun, dia akan highlight ciri produk. Bos mau tahu tak? Ini produk oh yo, banyak bagus Dia boleh macam ni. Betul tak betul? Siapa pernah kena macam tu? Pernah kena tak? Tapi ada tak dia bagi tahu, bos, ini produk boleh bagi you pening kepala semua hilang. Alright, boleh bagi you jadi kaya. Tak ada. Tak ada macam tu. Dia akan cerita tentang ciri-ciri produk. Okay? So sekarang ni, anda kena tukar sebenarnya. Alright, anda kena cerita manfaat produk tu. Okay, anda kena listkan sebanyak yang mungkin manfaat produk tu. So, tukar. Okay, tukar. Ciri produk biasanya memang dah ada. Kalau anda jual apa produk pun, ciri produk tu dia dah bagi dah sebenarnya. Tapi yang anda perlu create adalah anda perlu create manfaat produk tu. Anda perlu create manfaat produk tu. Okay? Faham tak setakat ni? Faham Dapat Create manfaat produk sebanyak yang mungkin. Alright, seterusnya. Ni pun sama juga. Sentiasa jual produk tapi tak jual servis. Sentiasa jual produk tapi tak jual servis. Okey? Sentiasa jual produk tapi tak jual servis. Macam mana tu? Macam mana cerita tu? Okey. Contohlah contoh. Okey. Contohnya, anda pergi hotel. Hotel ni dua-dua hotel 4 star lah. Kalau 5 bintang tu macam over sangat Dua-dua adalah hotel 4 star. Okey. Kita dah tahu bila kita duduk hotel tu, kita akan dapat room macam ni, kita akan dapat katil macam ni, kita akan dapat macam ni. Sama je produk dia. Betul lah Bila pergi hotel lebih kurang je. Okey, produk macam ni, katil macam ni, aircon macam ni, TV macam ni, channel lebih kurang macam ni. Ini yang kita dapat kalau kita pergi hotel. Alright. Tetapi apabila kalau kita pergi hotel tu, alright, kita nak tanyalah, contohlah kita pergi hotel tu, kita nak tanya berapa harga. Kita tak nak search Bila kita sampai sahaja, dia punya bellboy tolong bukakan pintu kita, and then lepas tu dia tolong bawa kita pergi sampai pergi ke kaunter. Ini hotel yang pertama kita nak tanya. Hotel yang kedua, kita pergi, kita turun sendiri, tak ada orang guide pun. Tak tahu kat mana kaunter dia. So rasa-rasa, anda akan pilih yang mana? Rasa-rasa? So kita akan pilih kepada yang memberikan servis kepada kita. Betul tak kan? Kita akan beri pada yang berikan servis pada kita. So itu adalah added value, added value yang kita perlu berikan. Ramai orang bercerita tentang produk tetapi orang tak berikan servis. Okay? Ramai orang cerita tentang produk tapi dia tak bagikan servis dekat orang tu. Okay? Dia tak berikan servis yang maksimum pada orang tu. Alright, contoh
Disebabkan banyak abang-abang insurans kat sini kan. Okey, saya cerita pasal abang insurans lah. Banyak sangat abang insurans kat sini kan, kakak-kakak insurans. So jadi contohlah bila kakak-kakak dan abang insurans, alright, dia menjual produk. Saya yakin banyak yang dia punya after service sangat rendah kalau ikutkan percentage dia. Sangat rendah. Sebab apa? Dalam mindset dia adalah aku kena cari sale lagi. Aku kena cari sale lagi. Itu dalam mindset dia. Betul tak betul? Okay? Dalam mindset dia, aku kena cari sale. Sebab apa? Kalau aku tak dapat bulan ni, aku tak dapat banyak ni. Itu jadi fikir. Betul tak betul? Betul tak? Kalau betul kasih angguk, tak betul kasih geleng. Tak apa, tak ada masalah. Okay? Banyak macam tu. Okay? Tetapi dia tak fikir yang after service, bila kita memberikan servis yang baik, alright, orang yang sama akan bantu kita untuk mencapai yang kita nak tu sebenarnya. Okay? Orang tu akan bantu kita untuk mencapai apa yang kita nak. Kalau servis kita bagus. Alright? Malah orang akan recommendkan lagi tentang servis kita. Alright? Orang akan recommendkan lagi tentang servis kita. So, that's why customer service is number one. Yang kedua adalah produk. Itu yang paling penting. Alright? Customer service is number one. Produk adalah yang kedua. Sebab produk biasanya kebanyakannya sama. Contoh paling mudah. Sekarang produk apa yang hot daripada China? Cuba bagi tahu saya. Produk apa yang hot daripada China sekarang? Ada yang hot tak daripada China? Yang terakhir yang saya dengar yang hot ni pokok apa? Jual pokok. Yang saya dengar yang hot tu. Jual pokok palsu daripada China yang paling hot. Okay? So sekarang apa yang paling hot daripada China? Come on guys. Okay? Come on guys. Okay, mask. Alright. Contohlah kita bagi mask lah yang paling senang. Alright. Semua orang import daripada China mask. Harga berbeza-beza. Okay, harga berbeza-beza. Alright. Of course, harga memainkan peranan yang penting. Tetapi kalau misalnya kalau tengok pada produk, semua orang menjual produk yang sama. Tapi apakah beza dia dekat situ? Apa beza dia dekat situ? Beza dia mungkin ni saya just bagi pandangan. Alright, kalau kau beli dengan aku, kau beli 3, and then lepas tu kau bantu aku jual lagi, kau akan dapat lagi another 50%. Contoh macam tu. So kita memberikan extra service kepada dia. Okay, kita bantu dia lagi. Alright. So contoh macam tu. And then lepas tu, kita pula buat satu video cara nak pakai mask yang betul, yang macam tengah viral dekat dalam YouTube, dekat dalam Facebook, yang nurse tu tunjuk cara nak pakai mask yang betul. So kita bagi video dekat dia. Okay bro, ini cara pakai mask yang betul. So that's the difference service yang kita berikan pada dia. Okay, produk semua orang boleh dapat kat China, semua orang boleh dapat produk. It's the same thing. Tapi yang beza adalah servis kita. Alright, seterusnya. Ramai daripada usahawan, dia tidak ada USP diri sendiri. So siapa yang masuk ke kelas saya sentiasa cerita pasal USP diri sendiri. Tetapi masih lagi ada yang kurang jelas tentang USP diri sendiri. Okay, banyak sangat usahawan dia tak ada USP tentang diri sendiri. Ramai sangat. Okay. So kena perbaiki lagi tentang USP diri sendiri. So maknanya ciri unik tentang diri sendiri. Kenapa orang kena beli pada anda compare dengan orang lain? Why? Sebab apa? Okay. Seterusnya. Banyak yang hanya fokus pada satu channel marketing. Ramai yang hanya fokus pada satu channel marketing dan ini tidak boleh pada zaman ni. Okey, ini tak boleh pada zaman ni. Macam kelas-kelas yang sebelum ni, ada yang saya pernah bagi tahu adalah dapatkan 5 channel marketing yang wajib yang kita perlu ada. Iaitu yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga kita perlu ada Blogspot, yang keempat kita perlu ada website, yang kelima kita perlu ada YouTube. Nah, sekarang saya buat tambahan 5 plus 2. 2 adalah supporting. So, 2 yang supporting adalah, yang pertama adalah WhatsApp for Business, yang kedua adalah TikTok. Yang kedua adalah TikTok. So, 5 plus 2. Ini wajib. Okay, 2020 ini wajib. 5 plus 2. Nak atau tak nak? Sebab kalau anda masih bermain dengan satu channel dan orang lain bermain dengan 3 atau 4 atau 5 channel, anda akan tertinggal. Seriously saya bagi tahu, anda akan tertinggal. Okay? Siapa dekat sini yang dah main channel YouTube tetapi untuk menjual? Alright? Siapa dekat sini yang dah main channel YouTube tetapi untuk menjual? Ada tak? Tak ada kan?
dekat Malaysia tidak ada, tetapi dekat Indonesia sangat ramai orang dapat sales daripada YouTube. Sangat ramai. Okay? Dan saya sendiri sekarang tengah belajar macam mana nak dapatkan sales daripada YouTube. Saya tengah belajar sekarang. 8 hari saya tengah belajar. Dengan menggunakan YouTube, kita boleh menjual, alright, kita boleh menjual dan kita boleh dapatkan customer dengan menggunakan YouTube. Dan sekarang saya tengah belajar benda tu. InsyaAllah akan habis pada hari Ahad ni. So dia panggil kelas tu sebagai Domination YouTube in Google. So macam mana kita nak dominate YouTube dalam Google. Okay, that's the powerful sebenarnya. So kena banyak Alright, ulang balik 5+2. Okay, 5+2. Yang pertama adalah Facebook, kedua adalah Instagram, ketiga adalah Blogspot, keempat adalah website, kelima adalah YouTube. Dapat? Mana Hani mana? Hani dapat? Okay. Alright. +2. 2 adalah WhatsApp for Business. Okay. Dan satu lagi adalah TikTok. Rasanya Hani boleh main TikTok ni rasanya. Hani boleh main TikTok ni rasanya. Boleh. Jangan malu-malu. Okay. Alright. Okay. Seterusnya adalah tidak membina database. Tidak membina database. Siapa yang masuk kelas saya sentiasa tekankan tentang soal database. Saya sentiasa tekankan soal database. So, pada permulaan kelas tadi, saya sentiasa bagi tahu, tolong dapatkan 10 database sehari. At least. 10 database sehari perlu dapatkan. Nak atau tak nak. Untuk kita sukses, another 3 years. Untuk kita sukses another 3 years, kita perlukan 10 database sehari daripada sekarang. Alright? So, come on. Kita count sekarang. Kita count Alright. Kita ada 365 hari. 365 hari kali dengan 10. Berapa total database kita? 365 kali dengan 10. Berapa total database kita? Betul ke? 365K? 3650. 3650. 3650. Betul ke? Come on guys, betul ke? Betul ke? 3650. Alright. So, anda akan dapat 3650. Kali dengan 3 tahun, bermakna anda akan dapat plus minus 9,000 ke 10,000. Betul? 3, 6, 9. Yes. Plus minus anda akan dapat 10,000. 10,000. Okey, bila anda dah ada 10,000, anda boleh menjual apa sahaja anda nak. Tak ada masalah. Especially kalau agent insurans, bila dah ada 10,000, anda dah stabil gila waktu tu. Sangat stabil. Okey, anda sangat stabil. So, mulakan daripada sekarang untuk dapatkan at least 10 database sehari. Mulakan. Kalau tak dapat hari ni, right, esok kali 2. Tak dapat lagi, esok kali. Usahakan sampai dapat. Okey? Dan untuk dapatkan database sehari 10 ni, anda perlu tambah ilmu anda. Tambah strategi ilmu. Dapatkan ilmu lagi. Insta pun baru 800 follower. Saya tak cerita tentang follower, saya cerita sekarang ni tentang database. Alright. Tadi ada orang yang tanya, ada yang tanya apa tools bagus untuk database tuan? Kalau saya menggunakan, saya gunakan tiga tools yang saya guna. Alright, pertama adalah saya menggunakan email. Yang kedua saya menggunakan WhatsApp saya. Alright, WhatsApp. Dan yang ketiga saya menggunakan Google Drive. Tiga perkara ni saya gunakan. Tetapi yang saya sangat aktif adalah dekat WhatsApp dan juga dekat email. Saya sangat aktif dekat dua tempat ni. Okay, database saya banyak berada kat dalam ni. Alright, email marketing tu menarik. Yes, email marketing menarik. Kelas email marketing saya akan buat next week, hari Selasa. Saya akan buat kelas email marketing next week, hari Selasa. Siapa yang nak join boleh WhatsApp saya terus lepas ni, tak ada masalah. Okay, harga jangan risau, less than 100, confirm, tak ada masalah. Okay, harga less than 100, tak ada yang saya nak tekan gila-gilanya. Okay, alright. So kelas email marketing kalau nak by next week. By this week insyaAllah dengan ada satu agensi, agent insurance, by this week. By next week saya akan open untuk public by next week. Alright. Saya tak berapa faham cara nak dapatkan database kat FB dan WhatsApp. Tuan Husaini, hari Ahad saya akan jelaskan. Dia punya soalan, semua soalan kena tangguh hari Ahad. Macam mana ni?
Soalan semua kena bertangguh sebab benda tu memang dah ada dalam silibus untuk dalam kelas. So siapa dah pernah masuk kelas, dia tahu macam mana cara nak dapatkan database. Betul tak? Siapa yang dah masuk, saya dah share kan macam mana cara nak dapat database, betul tak? Saya dah share. Alright, yang belum masuk yang saya tak share lagi. Okay, hantaran 100. Less than 100, yes. Hantaran hantaran less than 100. Oh, terbaik Okay, alright. So seterusnya, tak serius buat sale. Okay, antara kesalahan yang biasa dilakukan, kesalahan marketing dia tak serius buat sale sebenarnya. Tak serius buat sale ni maksudnya, kadang-kadang pernah tengok dah kadang-kadang customer telefon pukul 11 malam, dia tak layan. Itu salah seorang ciri tak serius buat sale. Anda kena faham, orang sale 24 hours 7 for customer. Okay, siapa dalam bidang sales 24 hours 24/7 for customer, kena faham bila anda masuk dalam bidang sales, anda dah tahu ini adalah risiko dia. Jam 3 pagi kalau customer WhatsApp, customer call, anda tak jawab, anda akan tahu result dia. So that's why orang sales ni saya respect gila. Sebab apa? Sebab ini adalah risiko yang dia ambil. Risiko dia sama macam mana anda kerja polis. Alright, anytime kena panggil, anytime orang kena WhatsApp, kena jawab. Sama je. Okay? Tapi kalau kita lambat jawab, kita lost customer. Kita lost customer. So means kita kena betul-betul serius. Serius tu banyak sangat. Okay? Serius tu banyak. Daripada segi konsisten kita, daripada segi kita punya customer service, daripada segi kita punya malas tu, kita kena betul-betul. Alright? Kena betul-betul konsisten. Sebab tu, kalau orang sales, kalau dia pandai menggunakan sistem, dia akan jadi sangat mudah. Okay? Kalau orang sales, kalau pandai menggunakan sistem, jadi sangat mudah. Contoh antara sistem yang kita boleh gunakan, menggunakan sistem WhatsApp yang ada. Okay, WhatsApp yang ada. So macam WhatsApp, dia ada robot-robot yang dia boleh menjawab. Okay, kita minta dia tekan ni, dia keluar jawapan ni. Tekan ni, keluar jawapan ni. Contoh macam tu. Ataupun boleh pakai chatbot dekat dalam Facebook fanpage. Alright, tanya ni boleh jawab ni, tanya ni boleh jawab ni. Contoh macam tu. Okay, so untuk pakai sistem untuk memudahkan kita supaya orang tak rasa tak dilayan. Okay, supaya tak rasa tak dilayan. So kita kena betul-betul serius lah. Okay, seterusnya. Ni biasa terjadi. Ini betul-betul nak ditujukan khas dengan orang-orang yang tak buka video ni. Malu tak bertempat. Untuk orang-orang tak buka video ni lah. Malu tak bertempat lah. Kan? Malu nak buka video sedangkan kita nak ambil ilmu. Sedangkan kita dekat dalam majlis ilmu. Tapi dia malu. Kan? Malu tak bertempat lah. Kan? Sepatutnya dekat tempat-tempat macam ni, bukalah video, tak ada masalah pun. Okay? Kita nak ambil ilmu. So just imagine kalau kita pergi surau, kita pergi surau, tapi kita bawa satu topeng, dan ustaz tu tak nampak pun kita. Ustaz tu rasa apa? Kan? Macam pelik lah benar kan? So itulah yang itu yang saya bagi tahu anda. Okay? Malu tak bertempat. So which is bila kita buat bisnes, kita kena hilangkan malu yang tak bertempat tu. Kena hilangkan dia. Alright? And then dan seterusnya adalah mental blocking. Okay? Seterusnya adalah mental blocking. Siapa faham tentang mental blocking ni? Siapa faham tentang mental blocking? Faham tak? Siapa yang faham tentang mental blocking? Cuba jelaskan sikit. Cuba tulis dekat dalam chat room. Okay? Apakah tentang mental blocking? Cuba tulis dekat dalam chat room. Siapa yang faham tentang mental blocking? Dalam bisnes, kalau anda ada mental blocking, alright, anda akan banyak kegagalan berbanding anda akan sukses. So bermakna sekarang ni, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu tukar mindset anda supaya anda tak block. Anda tak ada blocking. Contoh lah contoh. Saya maaf tuan, dalam bentuk ilmu sambil tidurkan anak. Okey, tak apa, it's okay. Kalau bagi tahu, it's okay, tak ada masalah. Alright. Contohlah saya pernah coaching seorang wanita sebelum ni So jadinya, saya tanya dia, kenapa sales tak naik selama 3 bulan? Kenapa? Alright. So dia ni menjual produk kecantikan. Alright, dia jual produk kecantikan. Dia bagi tahu, dia kata, saya malulah saya nak pergi dekat orang, saya nak tanya. Saya malu. Saya segan. Saya rasa macam self confidence saya macam rendah sangat. Dia rasa macam tu. Okay?
So bila saya tanya kenapa, dia bagi tahu, dia kata saya tak yakin yang saya boleh dapat close. Dia cakap yang tu. Saya tak yakin yang saya boleh close. So maknanya dia dah block mental dia sebelum dia jumpa orang lagi. Dia dah block, dia dah blocking. Okay, dia dah blocking sebelum jumpa orang lagi. Lepas tu saya bagi tahu dekat dia, okey lah macam ni lah kalau betul macam tu kan. Okey, contoh macam ni. Saya ada satu tempat, satu ruang lah, satu ruang besar ataupun satu kedai tu. Okey. Alright. So, dekat kedai tu, tengah-tengah tu saya letak satu plywood. Dekat tengah-tengah tu saya letak satu plywood. Alright. So, naik tangga dia akan jumpa plywood. Okey. Dekat plywood tu saya bagilah tukul dekat situ kan. Saya bagi tukul kat situ. Sebelah plywood tu, saya letak duit RM20,000. Saya bagi tahu kalau nak ambil lah. Tapi kena pecahkan dinding tu. Rasa-rasa anda semua buat tak? Anda semua pecahkan tak dinding tu? Saya tanya. Anda pecahkan tak untuk dapatkan RM20,000 tu? Pecahkan ke tak? Saya nak tanya. Anda pecahkan tak untuk dapatkan RM20,000 tu? Kita mesti akan pecahkan sebab kita ada tukul. Alright? And then lepas tu kita tinggal nak pecahkan je nak dapatkan RM20,000 tu. Right? So itulah contoh dia bila kita nak berhadapan dengan orang, kita dah tahu orang tu boleh bagi kita duit, tapi kita yang blocking diri kita. Faham tak maksud saya? Kita dah tahu dah, oh customer ni dia boleh bagi kita sale ni. Right? Tetapi kita yang block benda tu. Tetapi kalau kita boleh pecahkan benda tu, which is kita akan dapat that customer. So that's the mental blocking. Dia akan blocking kat situ. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang tak yakin pada diri sendiri. Banyak terjadi. Self-confidence rendah. Okay, self-confidence rendah. So apa yang perlu dibuat adalah mindset kita kena yakin dengan apa pun yang kita lakukan. Mindset kita kena yakin dengan apa pun yang kita lakukan. Okay, so ini adalah 11 kesalahan yang marketing yang biasa dilakukan. Alright, anda dapat sesuatu? Anda dapat sesuatu malam ni? Anda dapat sesuatu? Kita ada berkurang 29 orang. Anda dapat sesuatu? Okay, so saya bawa 2 topik. Dapat banyak tuan, alhamdulillah. Saya bawa 2 topik. Dan topik yang terakhir saya, okay, topik terakhir saya adalah video marketing. Okay, topik terakhir saya adalah video marketing. Alright, banyak ni sebenarnya. 2 jam, 3 topik. Banyak tu. Kalau pergi kat tempat lain, biasanya satu topik tu, dia pecah kan, cerita satu topik je. Tak percaya, cuba tanya Tuan Ainuddin Muhammad. Betul tak Tuan? Kalau pergi dekat guru-guru lain, satu topik tu punyalah lama kan. Dia kat situ je. Kan? So macam tu. Biasanya macam tu lah kebiasaannya. Okay? Alright. Best sharing ni, alhamdulillah. Okay, so kenapa perlu ada video marketing sekarang? Pada 2020, kenapa perlu ada video marketing? Wajib. Ini dah bukan sunat dah, bukan muafafah dah. Kan? Wajib kena ada video marketing. Okay? Kenapa? Yang pertama, yes, betul, trend. Yang pertama is a trend. Okay? Yang pertama is a trend. Yang kedua, teknologi kita akan menuju ke video anytime. Teknologi kita akan menuju ke video anytime. Okay? Semua kita dah nampak hint. Hint kita dah nampak banyak gila. Especially waktu MCO sekarang ni, kita dah nampak terlalu banyak hint tentang video marketing. Contoh, okay? Contohnya, Facebook baru announce tentang Messenger Room. Okay, Messenger Room. Lebih kurang macam Zoom ni. Facebook baru announce. Dan lepas tu, Facebook juga baru announce yang WhatsApp, kita boleh buat WhatsApp 8 orang sekali jalan. Dulu boleh 4 je, sekarang boleh 8. Itu video. Okay, itu video. Tengok pula sekarang ni banyak gila streaming company keluar. Banyak gila streaming company keluar. Okay, selain daripada Zoom. Okay, Google pun dikeluarkan Google Meet. Okay, Google Meet. Dulu Google Meet kena bayar, tapi sekarang dia buat free, Google Meet. Alright. And then lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada Webback. Kita ada streaming, OBS. Kita ada XSplit. Terlalu banyak yang collaboration mengenai video. Okay? Yang collaboration mengenai video. So benda ni, the future is the video. Our future in marketing is the video. So nak atau tak nak, anda kena belajar buat video dan anda kena ada video marketing. Okay? Nak atau tak nak. So kena buat. Kena menuju ke arah ni. Alright, so yang ketiga, video lebih interaktif.
lebih interaktif. Video ni akan membuatkan orang lebih trust, orang lebih yakin sebab dia dapat melihat kita secara direct. Dia dapat melihat kita presentation dekat dia secara real dekat situ. So itu adalah video. Dan manusia akan jadi lebih trust apabila menonton video. Okay? Just imagine kalau Go Shop tu adalah bukan video. Apa yang terjadi? Memang orang tak akan beli, betul tak? Right. Tetapi oleh kerana dia menggunakan video dan ada interaktif kat situ, orang jadi happy dan orang beli. Dan orang gila-gila membeli dekat dalam Go Shop tu. Okay? Alright. Seterusnya, video marketing ke depannya akan jadi lebih murah daripada segi advertising. Buatlah Facebook ads, buatlah apa-apa ads sekalipun. Dengan menggunakan video akan jadi lebih murah. Confirm 100% akan jadi lebih murah. Okay? Sebab video orang lebih suka tonton dan dipermudahkan. Lebih mudah sekarang ni video. Alright? So, ini antara perkara-perkara yang penting yang anda perlu tahu tentang video. Dan banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang keluar dengan menggunakan video. So, nak atau tak nak fokus kepada video marketing. Banyakkan buat video, banyakkan buat live. Alright? Banyakkan buat konten-konten video. Anda ada laptop dekat depan anda, sentiasa buat konten tentang video. Sentiasa. Bangunkan video. Rekod video kita, berikan tutorial kepada orang. Okay? Banyakkan membuat video sekarang. Compare dan kita buat posting. Banyakkan buat video. Maksimumkan channel-channel yang ada dengan video yang kita ada. Now, the trend is video. Okay? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Okay, around 1 hour and half kita bersama. So saya bawa 3 topik hari ni, which is 3 topik ni nampak macam simple, tapi saya yakin kalau anda tengok balik, anda dengar balik, anda fahamkan balik, alright, so dia punya sesuatu yang anda perlu pastikan anda buat benda ni. Video tu contoh Dato' Alif, macam dia ada team tuan, kalau baru nak mula ni setting tune content kat video susah nak edit. Alright, conclusion dia is untuk orang yang baru mula, quantity more compare than quality. Okay? More quantity compare than quality kalau baru nak mula. Kenapa saya bagi tahu quantity mula-mula dulu? Sebab apa? Kita nak jadikan dia habit. Alright, kalau anda terus fikir, oh aku nak kena ada team ni, nak ada orang shoot dulu. Aku nak prepare, nak kena ada mic. Aku nak kena prepare, nak kena pergi tempat best apa semua. InsyaAllah 2 tahun lagi baru siap. Confirm. Okay, 2 tahun lagi baru siap. Okay, so jadi buat dulu. Buat baiki, buat baiki, buat baiki, buat baiki. Alright. Kalau anda tengok kalau anda ingat lagi, siapa yang bersama dengan saya kelas sebelum ni, alright, saya punya live sekarang ni, saya punya video live sekarang ni, warna putih kan dekat belakang. So kenapa sekarang warna pink? Kalau ingat lagi. Sebelum ni kan warna putih kan kat belakang, ingat lagi tak? Sekarang warna pink. Saya upgrade step by step. Saya pun takkan buat semua terus. Kita upgrade step by step. Okay, kita upgrade step by step. Saya buat warna pink kat belakang sebab saya tengok banyak YouTubers kan pakai warna pink dekat belakang. Nak bagi nampak cantik, menarik. So sama. Okay, sama. Baru beli lampu tak? Lampu dah lama dah. Okay, lampu dah lama dah sebenarnya. Cuma tak bawa je lagi. Okay, so step by step. So more on quantity dulu, baru siapa yang bermula, buat quantity dulu. Alright, adakan konten tapi buat quantity, step by step kita baiki. Step by step, baki step by step. Alright, kalau nak tunggu sampai sukses, sampai semua dah ada, insyaAllah 2-3 tahun lagi baru buat. So 2-3 tahun lagi baru buat, selamat tinggal saya bagi tahu. Waktu tu dah mungkin trend lain. Okay? Alright, dapat sesuatu? Alright, so saya ada lebih kurang dalam 15 minit. So siapa nak bertanya, macam biasa saya akan open untuk bertanya. So kalau ada apa-apa yang anda rasa anda nak betul-betul nak tanya, dah 2-3 hari simpan, ataupun mungkin hari ni dah simpan, nak tanya apa-apa. So saya akan open untuk pertanyaan. Anda boleh unmute dan anda boleh bertanya. So itu sahaja kelas saya hari ini. Siapa yang nak live, boleh live. Saya ucapkan terima kasih. So kita jumpa lagi untuk next kelas tambahan. Pada siapa yang ada kelas pada saya Sabtu atau Ahad ni, kita jumpa waktu kelas Sabtu Ahad ni. So insyaAllah kelas tambahan kita akan ada lagi pada hari Isnin. InsyaAllah kita akan ada pada hari Isnin malam. InsyaAllah kelas tambahan. Okay, terima kasih semua. Siapa yang nak bertanya, boleh bertanya. Tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang masih Sekejap. Tapi siapa yang masih ingat, saya pernah bagi tahu, kalau saya pergi seminar, banyak seminar saya pergi,
waktu yang paling banyak ilmu waktu bila? Kalau siapa yang paling pernah ingat lah saya pernah bagi tahu. Kalau kita pergi seminar, waktu yang paling banyak dapat ilmu berbeza adalah waktu bila? So, waktu pertanyaan. So, pilihan pada anda. Okay, come on. Tuan, siapa? Saini Okay, Tuan Saini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Tuan, kan saya kat grup tu kan saya ada share saya punya page FB business saya, Who's Prudential. Pada tu, apa penilaian Tuan kat situ? Ataupun saya punya posting dia tak menepati sasaran ke macam mana? Penilaian Tuan pasal Facebook saya tu. Right. Who's Dia macam ni. Dia macam ni. Saya nak tahu dulu, matlamat buat page tu untuk apa? Untuk dapatkan orang kata potensi menarik siapa-siapa yang berminat ataupun memerlukan insurans untuk buat komen ke apa. That's why saya kadang-kadang saya boost saya punya advertisement tu. Alright. Bagi saya percentage mana yang lebih tinggi di antara personal account ataupun dengan page account tu, mana percentage yang lebih tinggi yang tuan dapat sales? Yang orang bertanya. Yang bertanya saya tak pasti, cuma kalau WhatsApp sebab saya buat permulaan ni memang kalau potensi tu lebih pada direct approach. Banyak direct approach, tak kisah daripada by WhatsApp ke Facebook ke Messenger ke apa, calling ke apa. Tapi saya buat macam tu supaya macam kadang biar ada orang like. So saya dapat tengok satu-satu tu saya tengok apa tu profile mereka ni. Saya tengok. Lepas tu saya kadang-kadang ambil nombor daripada FB diorang ni sebab diorang like saya punya posting tu. Okay. Kadang-kadang ada 2-3 orang tanya juga. Okay, so sekarang ni Facebook tu, fanpage tu, adakah ke depannya nak buat FB ads? Ada niat tak nak buat? Yep. Ada niat. Okay. So kalau ada niat, which is kalau tanya saya, okay lah apa yang posting tu. Tapi kalau tidak ada niat lagi untuk tahun ni nak buat Facebook ad, so saya rasa posting tu baik fokus kepada personal branding. So bergantung kepada matlamat kita. Sebab tadi saya tanya, apa matlamat dia sebenarnya? Sebab semua benda yang kita lakukan, even kita nak posting pun, even kita nak create content pun, kita nak kena ada matlamat dulu. So bila tuan buka fanpage tu, matlamat tuan apa? Pastikan dulu. Alright, kalau buka fanpage ni, saya kata, alright, saya buka fanpage, saya nak spend untuk Facebook ad 1,000 sebulan. Okay, fine. Okay, tak ada masalah. Bukan maksud saya spend 1,000 sebulan. Maksud saya dapatkan berapa banyak orang likes dengan saya punya content tu. So dari situ saya dapat tengok, cari-cari survey orang bakal prospek yang boleh saya approach. Okay, kalau fokus dia hanya sekadar itu, okey lah kalau tanya saya dekat page tu. Okey, tak ada masalah. Alright, sebab page adalah untuk tempat menjual. Tak ada isu kat situ. Okay? Alright, so yang lain ada siapa nak tanya? Come on guys, ada yang tanya? Ada? FB untuk engagement sahaja tuan, kan tuan? Engagement dan dapatkan leads. Untuk education, untuk educate orang awareness. Yes, personal branding dulu ya. Saya banyak suggest untuk personal branding dulu. Saya banyak suggest ke arah tu. Terima kasih Taf untuk ilmu hari ni. Terima kasih sama-sama. Nak tanya pasal YouTube? Boleh, tak ada masalah. That's an open question. Boleh, silakan. Buka anda punya mic. Silakan. Oh. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tuan, nak tanya pasal YouTube lah. Boleh? Okey, kalau YouTube, kalau kita tengok dekat, tak tahu lah, ni pendapat saya, bukan pendapat semua lah. Ni pendapat saya. Kalau kita buat untuk, apa tadi tuan cakap, produk kan, kat YouTube. Kita jual produk dekat YouTube, gunakan YouTube, media YouTube dan juga apa, biasanya kalau orang Malaysia ni saya tengok kebanyakan dia orang banyak kurang tengok apa video-video tentang produk lah. Banyak kan tengok tentang benda-benda yang viral lah sekarang. Betul. Biasanya dia orang akan scroll, dia ignore lah. Jadi pendapat tuan tentang tu lah. Okey. Saya tanya Tuan Azri. Tuan Azri kan hari itu kan tak dapat masuk kelas sepanjang kelas tu kan? Alright, dah tonton balik video kelas tu ke belum? Dah habis khatam belum?
Ada lagi last sejam lah belum habis lagi. Okey. Ingat tak saya bagi tahu dekat dalam tu adalah kita kena buat story. Oh, story Kita okey. kena buat story. Tak kisah sekarang ni dekat mana-mana channel sekalipun kena buat story. Contoh dia macam ni contohnya. Kalau macam Tuan Azri jual produk kuku kan, contoh macam ni. Baru-baru ni saya search pasal produk kuku yang periuk tu, saya rasa saya macam berminat nak beli tau. Apa yang saya jumpa adalah mereka tak jual produk tetapi mereka buat demo masakan menggunakan produk tu. So, Okey. demo masakan lebih interesting berbanding dia menjual produk. So, sebenarnya dia jual produk. So, itu adalah soft selling. So, dalam YouTube sebenarnya kita bukan menjual produk tetapi kita bercerita tentang produk kita. Oh, okey. Kita bercerita tentang Kira- produk kita. Kira macam main dengan emosi ke macam mana tu? So, contohlah contohnya dia nak jual periuk. Okey, periuk yang kuku jual tu. So, dia buat demo Okey. masakan. Contoh macam tu. Ah, Alright, Ah. ataupun dia boleh buat dia punya cerita macam mana cara dia masak menggunakan produk tu. Dia bercerita. Tetapi dia tak menjual. Kalau menjual kan, okay guys, saya nak jual produk ni bla 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 bla, direct. Itu menjual. Okay, tetapi apa yang dia buat adalah dia bercerita tentang produk ni. Oh, produk ni nak tak saya tunjuk macam mana saya masak nasi yang sedap, yang cepat dengan menggunakan produk ni. Okay, yang pertama saya masukkan nasi, lepas tu saya masukkan air, dan lepas tu saya tunggu 13 minit. So inilah hasilnya. Wow, sedap betul lah. So saya gunakan produk kuku. Itu bercerita. Okey, jelas. Okay, itu buat video bercerita. So dekat YouTube kita kena buat video macam tu. Okey. Alright? Boleh? Faham Boleh. Faham. Okay, Alhamdulillah. Alright, seterusnya ada siapa nak tanya? Saya tengok Puan Syaz macam dah open mic. Nak ya. tanya petang tadi, pagi tadi Tuan ada cakap pasal buat live setiap hari kan? Betul. Lepas tu duration of live tu apa yang the best? Okay, duration untuk live, okay, actually strategi dia macam ni tau, strategi dia. Kalau tanya saya suggest sangat at least minimum 3 minit. Saya sangat suggest minimum at least 3 minit. Sebab apa? Kalau dekat YouTube, kita tak ada masalah 1 minit pun kalau kita boleh monetize. Monetize tu nanti YouTube akan bayar kita tau. Alright, YouTube akan bayar kita. Kalau bawah 1 minit pun YouTube akan bayar, tak ada masalah. Tetapi kalau dekat Facebook, at least kena dapatkan 3 minit. Facebook punya requirement adalah 3 minit. Alright, untuk membuatkan dia bayar kepada kita. So jadi Pendek sangat tu? Tak pendek sangat Tak tahu nak cakap. ini minimum. Ini minimum. Yang panjangnya? Ini minimum. Kalau maksimum tak ada masalah. Puan nak buat 10 minit, 15 minit pun tak ada masalah. Tapi kebanyakan live saya sekitar 10 ke 15 minit. Kebanyakan live saya. Maksudnya live yang saya pre-record. Saya banyak live pre-record. Saya akan buat 10-15 minit. Kebanyakannya. Tapi kalau nak engagement yang cantik adalah within 15 minit ke setengah jam. Kalau real live 15 minit ke setengah jam. Kebanyakannya itu. So itu jawapan dia lah. Dan pastikan lepas kita buat live, kita save. Dan lepas tu kita upload dekat YouTube dan kita boleh gunakan konten yang sama untuk kita edit lagi, kita buat lagi konten-konten video yang ada. Faham tak maksud saya? Contohlah macam sekarang ni kan. Sekarang ni saya buat kelas ni. Saya buat kelas, alright, saya dah buat kelas, lepas tu puan tanya saya. Saya boleh potong apa yang puan tanya ni untuk dijadikan satu konten saya dan saya buka, saya letak dekat dalam Facebook saya. So jadi satu konten pendek dekat situ. So sebenarnya dalam konten tu kita boleh dapatkan lagi konten lagi. Faham tak maksud saya? Betul. Faham tak saya? Maksud saya macam tu. So jadinya kita kena smart menggunakan konten. Satu konten kita boleh pakai banyak tempat dan kita boleh potong untuk jadikan dia banyak lagi konten yang kita boleh pakai. Sebab nak buat konten video sangat penat sebenarnya. Sangat penat. Tapi kalau kita smart, kita boleh gunakan satu konten untuk beberapa kali perkara. So macam itulah. So itu jawapan dia Puan. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi Puan Syaz? Ya, Puan Syaz ada. Alright, thank you. Okey, Tuan Firdaus, apa dia? Assalamualaikum Tuan. Okey, saya minat yang dekat YouTube tu lah. Ya, YouTube tu saya tengok yang sekarang trend yang diorang buat dan dibayar dalam bentuk USD USD kan? Ya, USD. Ada juga yang saya pernah pergi seminar tapi ni bawah Maktab Koperasi.
Dia ada panggil seorang YouTuber lah. Dia terangkan benda-benda macam ni. Tengok macam interesting lah. Memang memang boleh pergi jauh. Tapi nak kena buat personal branding apa semua. Memang banyak lah. Actually kalau dalam kelas YouTube, saya akan jelaskan sebab YouTube ni dia ada dua matlamat. Matlamat yang pertama, kita nak dapatkan duit daripada YouTube. Matlamat yang kedua adalah kita nak bagi orang kenal produk kita atau diri kita dekat YouTube. So dia adalah dua matlamat yang berbeza. Okay, dua matlamat yang berbeza. So yang tuan datang kelas tu, yang kelas yang dia orang panggil tu, itu adalah untuk tuan dapatkan duit daripada Facebook, daripada YouTube. Okay, dapatkan duit daripada YouTube. Okay, dan saya bagi tahu tuan, it's not that easy yang kita nak dapatkan duit tu. Tak mudah. Tak mudah. Okay? Tak mudah. Tak semudah yang kita jangka sebenarnya. Okay, alright. Okay, so apa yang saya belajar sekarang, yang saya tengah belajar sekarang ni adalah saya belajar tentang macam mana kita nak dominate Google dengan menggunakan YouTube. Which is, ini sepatutnya Google. Dominate Google. So maknanya kita nak dominasi Google tu, alright, supaya bila orang search dia produk kita, dia akan keluar dekat YouTube kita. So ini yang saya sedang belajar sekarang. So di mana menurut saya, ini lebih penting untuk tahu berbanding kita jadi YouTuber. Sebab bila kita dah bagus daripada segi yang ini, lepas tu kita jadi YouTuber, so automatic Google akan recommendkan untuk tonton video kita tu sebenarnya. Dia akan automatic dapat dua-dua. Maksudnya ada link lain lah. Maksudnya ada dua link. Dia boleh masuk ke... Maksudnya bila kita fokus untuk bagi Google sentiasa bantu recommend YouTube kita, automatic kita akan jadi YouTuber juga untuk masa depan. Pada masa yang sama produk kita dapat jual. Okay, kita dapat jual. And then kita pun boleh jadi YouTuber. Pada masa yang sama. So itu yang saya sedang belajar sekarang ni. Okay. Tetapi yang tu dengar. Tuan tanya adalah untuk jadi YouTuber. Nak jadi YouTuber kena ada 1,000 subscriber. Nak dapatkan 1,000 subscriber pun it's not that easy sebenarnya. Saya sampai sekarang tak achieve lagi. Okay. And then lepas tu nak kena ada 4,000 jam tayangan. So which is 240,000 minit tak silap saya. Okay, so orang kena tonton. Barulah bermula untuk dapat duit. Dan duit yang kita dapat tu, dia berbeza setiap bulan. Bergantung kepada orang yang tonton kita punya view tu. Berbeza. Itu yang pertama. So yang kedua, kalau orang Indonesia yang tonton tuan punya video, alright, harga dia berbeza lagi. Tuan akan dapat lebih rendah. Kalau orang Singapura yang tonton, tuan akan dapat lebih tinggi. Alright. So sebenarnya currency kan. Dia ikut currency. Sebenarnya game yang dilakukan oleh YouTuber ni, dia dah bermula daripada 10-15 tahun lepas dah sebenarnya tuan. Lama lah. Ni baru tahu. Maksudnya game yang dilakukan ni, cuma orang sekarang nampak YouTube sebab ramai YouTuber yang kaya raya. Betul. Orang nampak macam tu. Tapi tahu tak tuan, sebenarnya ramai lagi orang yang kaya raya dengan adanya blogspot sahaja. Blogspot? Yes, ramai orang kaya raya. Macam blog blog-blog artis yang cerita pasal artis, blog-blog yang cerita tentang isu semasa, alright, yang bila kita buka je keluar iklan, tu kan. So itu semua menghasilkan duit daripada Google sebenarnya. Itu semua menghasilkan duit daripada Google. Banyak teknik marketing kena belajar. Banyaklah. Antara guru saya dekat Indonesia, alright, ada seorang nama guru saya, ada nama dia Dewa tau. Nama dia Dewa. Okay. So ada seorang sahabat digital marketer yang interview dia. Dia tanya, Pak Dewa, waktu lockdown ni, adakah bisnes dia terganggu? Adakah dia punya income terganggu? Dia cakap income dia tak terganggu sama sekali. Tak terganggu. Disebabkan apa? Disebabkan dia dah dapat duit daripada Google daripada awal dulu. So dia tak ada isu pun. Dia tak ada isu. Alright, so itu yang terjadi sekarang ni. So bila kita dah tahu dengan teknik-teknik yang ada, kita dah boleh prepare sebenarnya. That's why ilmu tu penting dan kena belajar. Yelah, betul. Okay, alright. Kena khusus lah. Khusus yang khusus untuk ni. Dia kena continuously belajar. Saya sendiri sampai sekarang saya continuously belajar. Saya sampai sekarang saya belajar. Dan bila saya belajar, saya share lagi kat orang. Saya sampai sekarang saya belajar. Ada yang saya belajar sendiri, ada yang saya belajar through YouTube, ada yang saya belajar through daripada
online course. Okay, saya banyak belajar macam tu. Alright, so saya harap kalau nak kena belajar lah, banyak belajar. Itu je lah semua formula dia. Okay, so Puan Aileen kan ni Puan betul Mana Aileen? Ada lagi? Oh, okay Puan Aileen Zafira. Apps apa yang boleh edit video yang mudah untuk belajar? Buat Quick, Q-U-I-K, Quick. Apps untuk edit video. Itu mudah gila, senang gila. Quick ataupun boleh pakai InShot. Dua ni senang. Dia ada satu lagi satu lagi tu dia kena ada basic untuk belajar video satu lagi tu. Tapi Quick dengan InShot ni senang. InShot tu ejaan dia I-N-S-H-O-T, InShot. Alright, ini apps boleh download. Ini apps. So dua apps ni saya gunakan. Saya pun ada gunakan lah dulu, tapi sekarang saya dah guna benda lain. Okay. Alright, so ada soalan lagi? Come on guys. Banyak tak dapat bila banyak bertanya? Banyak kan dapat? Yang pelik-pelik yang dapat bila banyak bertanya. Okay, ada siapa nak tanya lagi? Come on guys. Tuan Fazli nak tanya? Tuan Zaki nak tanya? Tuan Dinah nak tanya? Puan Dinah Syazwani. Puan Diana dah hilang lah ke mana? Tadi nampak ni. Puan Hani nak tanya apa? Okay. Puan Ali nak tanya apa lagi? Puan Fatin? Alright, ada siapa nak tanya lagi? Come on guys. Tuan Arif nak tanya apa lagi? Ada nak tanya? Puan Syaz? Tuan Zuhilmi? Siapa? Okay, Puan Diana. Puan ke, Dik ke ataupun awak? Panggil D je. Panggil D. Okay, dah tu lah panggil Puan pula. Okay. Nak tanya apa? Itulah macam edit video tu lah masalah sikit setting kan saya. Part tu lah online kan cuba buat juga tapi saya memang aku saya tak konsisten lagi. Baru nak jinak. Baru nak jinak dengan media sosial. Sebab sebelum ni saya tak expose sangat diri saya. Because previously I was a branch manager in Klang. Branch manager apa tu? Bank, in the bank. Okay, alright. Okay. Bagus tu. Sekarang insurans Yeah, I just joined insurance. So, I baru nak jinak dengan media sosial lah. So, I ada masalah untuk edit I punya video bila I nak buat live. I also add you on Facebook tapi tak approve I lagi. Bukan, dia dah penuh. Approve dah penuh. Dah 5,000 lah. Dia sekarang tinggal nak buang-buang yang dah lama tak aktif. Maybe I will keep in touch with you regarding my video. I need you to be my sifuan next forward. So, okay? Need to be, sorry? Need to be? I need you to be my sifu. Astagfirullahalazim. Saya jarang sangat orang panggil saya sifu tau. Kebanyakan orang panggil saya tuan sahaja. Okay, which is memang bahasakan diri saya. Sebab sifu tu besar sangat sebenarnya. Saya tak kira, saya ilmu pun saya masih belajar lagi. Tapi it's up to you lah. Kalau you rasa macam tu, it's up to you. Saya tak ada masalah. Alright? Okay. Sekarang video edit pakai apa sekarang? Sekarang pakai, saya tak tahu lah. Saya pakai Instagram pun ada. And then pakai daripada ni apa satu tu? Alamak. Apa apps ni? Bigo. Lagi satu dia Viva Video. Oh, Viva Video. Video, ya. Viva Video. Yang susahnya apa? Yang susahnya apa? Konten tu. Konten maksudnya topik, tajuk. Oh. Atas bawah tu saya tak kerti nak buat tau. Setengah bila kita tengok Instagram atau Facebook atau you tengok Mak Saleh lah. Mak Saleh dia orang advance. Untuk dia orang buat prank. Prank tu untuk dia orang yang benda bodoh dia orang buat. Tapi banyak apa orang kata suka tengok dia orang buat benda paling bodoh dalam dunia orang cakap. Ada jumpa ke apa semua tapi dia orang dapat subscribe paling orang kata million. Betul? Oh tu yang saya tengah tak tahu, tak ada sifu nak ajar saya macam mana. Sekarang ni saya nak tanya, Di nak jadi seorang ejen insurans ke ataupun Di nak jadi seorang YouTuber? Okay, you pernah tengok tak TikTok businessman yang jual langsir tu MK, dia jutawan billionaire, siapa nama Cina tu tak ingat lah. So dia maksud dia buat bisnes langsir tapi pada masa yang sama dia promote dia punya bisnes, at the same time dia bagi dia educate orang nilai-nilai murni dalam PKP. Dalam video tu kan? Okay. Yes. Yang selalu keluar adalah. Okay. Saya tak tahu macam mana nak buat.
Okay, alright. Untuk edit video kat situ. I belum tak buat plan bodoh tak ada. Tapi something untuk orang kata educate orang kenapa benda ni, kenapa perlu jadi seorang yang berguna, baik kat semua orang. Jadi nak sampaikan mesej. Okay, tapi benda tu ada kat atas topik ni. Atas ni kalau tanya saya, Di memikirkan terlalu jauh tau. Of course, Gen Y. Yelah, mungkin lah. Okay. Dia fikir terlalu jauh. Yes, betul yang Chinese tu buat tu, betul, saya setuju, betul. Tapi kena tahu juga, dia ada team. Team ni besar. Okay. Tapi kalau macam Didi seorang, so that's why saya bagi tahu tadi, start apa yang boleh dulu. Start je dulu apa yang boleh, daripada tak bermula. Bila kita tak bermula, kita akan jadi lambat. Bila jadi lambat, kita jadi give up. Bila jadi give up, akhirnya kita tak nak buat. So kena mula juga. Alright. Tentang nak belajar, alright, tadi saya bagi tahu pakai apps apa. So kalau misalnya kalau macam Viva tu susah, pakai Quick. Quick sangat senang. Dekat dalam YouTube banyak sangat tutorial tentang Quick. Ataupun boleh pakai InShot. InShot pun sangat senang. So macam tu. So nasihat saya adalah mulakan dulu yang simple, alright? Mulakan dulu yang simple, baru upgrade. Kalau tengok video YouTube saya, tengok video YouTube yang pertama sekali, memang teruk. Okay, lama-lama saya upgrade. Okay, so buat je dulu. Yang paling penting konsisten, itu je dulu. Konsisten dan bermula daripada tak bermula sama sekali. Alright guys, siapa lagi nak bertanya? Come on. Ada siapa lagi nak tanya? Apa? Oh, Puan Mazni. Assalamualaikum. Okey, salam Puan Mazni. Puan Mazni bukan dah tanya ke hari tu? Lupa. Alright, apa dia? Line problem lah pula. Line problem. Tak apa, jangan salahkan line. Alamak. Betul. Okey, apa dia Puan? Putus-putus pula. Yeah. Okey. Actually, saya ni takaful punya insurans. Part time lah actually, ada kerja hakiki lain. Tapi dah dengan takaful ni for few years lah, start 2017. So dah start dengan page. Dah start juga dengan baru sangat start dengan FB Ads. Ada problem dengan FB Ads sebab problem bayar kot. Sebab saya pakai sebelum ni pakai kredit card, tapi kredit card dah stop, so I bayar dengan Puan, bukan minggu lepas Puan ada tanya soalan yang sama. Benda sama ke? Yang Puan kata kawan Puan yang minta yelah, tapi benda tu tak settle lagi. Itulah jadi saya macam okey, benda tu sebenarnya itu saya bagi tahu apa hari tu? Yang pasal Puan buat page lain ni. Pasal Puan bagi tahu benda tu charge by USD kan, betul tak? Betul, tapi benda tu tak settle lagi. Saya sekarang ni tengah try nak tukar debit card tu ke yang boleh buat transaction overseas kan? Okay. Is it? Debit card boleh buat transaction overseas. So sekarang Puan ada masalah dekat payment kan? Payment on untuk Facebook ad, betul tak kan? Kan? Dia saya tak ni, so kat payment tu merah. Saya tak boleh nak. Okey, dekat payment tu biasanya ada hutang. Okey, biasanya ada hutang ataupun kad tu tak boleh pakai. Sebab hutang tu lah, sebab dia kad tu tak boleh pakai. Sebab kad tu tak boleh pakai. Kalau tak boleh bayar je terus. Sebab dia tak benarkan kad, dia kata slow. Dia kata kad ni tak boleh. Saya tak ada credit card, that's why. Puan boleh pakai debit card. Debit card boleh pakai. Dah try 2 dah. Okey. Tapi tak boleh. Debit card apa? Maybank dengan Bank Islam. Saya pakai Maybank, tak ada masalah. So far saya pakai Maybank, tak ada masalah. Dia memang kena tukar benda tu as ni ke? Maknanya tukar jadikan sebab dia punya notification tu macam tak kena tukar tu transaction overseas baru boleh guna ke? Puan dah bagi tahu dekat bank ke untuk onkan online transaction? Kena buat online transaction tu kena bagi tahu kat bank Kena call bank dulu. Kena call bank dulu, minta aktifkan untuk online transaction.
Cuba call dulu bank. Sebab setahu saya Maybank tak ada masalah tau. Biasanya. Maybank tak ada isu. Sebab saya pun sendiri pakai Maybank. Hari ni try berapa kali tak boleh. Aduh, rasa so sekarang ni sangkut. Puan telefon Maybank, sempat lagi ni Maybank tutup pukul 12. Tapi Maybank sekarang 96 lah. Esok Puan telefon Maybank, cuba bagi tahu dia, tanya dia, saya nak buat payment dekat Facebook Ads tapi tak boleh. So adakah semua payment online dah diaktifkan ataupun belum? Tanya dekat dia. Feeling dia takut payment tu tak diaktifkan lagi. Takut macam tu. Okay? Dia kata memang absolutely sebab kad tu tak boleh function. So itu yang tak boleh nak bayar payment tu. Disebabkan mungkin online transaction tak diaktifkan. Mungkin macam tu. So kena call bank lah. Feeling saya macam tu. So kalau tak boleh saya juga balik lah. Kalau tak boleh juga nanti WhatsApp saya. Nanti saya nak tengok video dia. Puan buat video, puan bagi kat saya. Boleh? Boleh? Alright. Okay, alright. Terima kasih. Buat video. Buat video bagi saya. Video ni sebab sekejap tuan. Video ni actually saya ni tak tahulah. So far buat presentation memang offline lah. Okay. Online itulah start dengan FB Ads je. Saya ni tak tahu, fobia sikit kot. Present dengan orang face to face jadi tak ada masalah. Tapi bila benda-benda yang kena record ni macam memang tak pandai berlakon lah. Maksud saya buat video yang problem dekat Facebook Ad tu bagi dekat saya. Saya nak tengok. Bagi tahu saya macam tu. Okey, tak apa puan, nanti puan WhatsApp saya direct. Macam mana? Nanti puan WhatsApp saya direct, nanti saya bagi tahu nanti. Okey. Alright, tadi ada soalan tadi ya. Ada soalan tadi kejap. Okey, buat FB baru nak juga tahu pop-up kat FB Messenger macam mana ya. Rasa iklan berbayar tu pop-up kat FB Messenger. Pop-up FB Messenger. Okey, pop-up ni kena jelaskan. Pop-up FB Messenger tu macam mana? Kalau ada contoh saya boleh tengok. Contoh dia macam mana untuk pop-up FB Messenger. Alright, and then terima kasih sekali lagi. Saya leave dulu. Okey, tak ada masalah. Setting payment bla bla bla. Tuan boleh jadi customer service. Okey, pernah jadi kat saya. Alright. Okay, alright. So ada pertanyaan lagi guys? Tuan Firdaus tengah tulis ke apa? Tuan Firdaus tengah tulis ke? Bukan? Tak ada? Alright. Okay, so anyone nak tanya lagi? Ada siapa nak tanya? Alright. So kalau tak ada, saya tutup kelas hari ni. Terima kasih everyone. So untuk siapa yang ada bersama dengan saya hari Ahad nanti kelas kita jumpa. Alright, kalau tak ada kita akan jumpa pada kelas tambahan seterusnya. Alright, terima kasih everyone. Salam sukses daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.